Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan pencerahan saya hari ini isu panas yang mana kita tahu bahwa isu pintu belakang nih dan pintu depan nih belum selesai lagi. Yang mana hari ini respon daripada Datuk Seri Azmin Ali tentang isu ini ada di media sosial, yaitu saya baca nih di Sinar Harian. Azmin respon hantaran pintu depan Ismail Sabri. Nah, ini dia punya tajuk besar dia yang ada di Sinar Harian hari ini. Dan apa yang saya baca ini dan apa yang saya selalu ingat sewaktu dia masih bersama kerajaan PHS dahulu, dan sewaktu dia masih menjadi timbalan Presiden PKR, dan sewaktu dia masih menjadi Menteri Besar Selangor, ucapan dia yang saya selalu dengar yang ini, yang mengatakan bahawa efektif ini. Nah, ini perkataan efektif nih selalu saya dengar dia selalu ucapkan. Nah, ini yang saya katakan ni Datuk Seri Azmin Ali ini pada saya dia betul-betul ahli politik yang suka membohongi rakyat. Kita dengarlah dia punya kata-katanya apa. Kami sebagai satu pasukan kita selalu mengambil keputusan secara kolektif. Kita juga sentiasa ada dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN dan mesyuarat lain. Ini prinsip saya. Inilah kata-kata dia yang selalu saya dengar. Ini prinsip saya pegang dan saya juga yakin rakan jemaah menteri akan terus berikan dukungan dalam memastikan semua jemaah menteri dapat memainkan peranan secara efektif, katanya. Kolektif dan efektif. Ini saja dia punya kata-kata daripada dulu. Kalau kawan-kawan yang perasan ucapan Datuk Seri Azmin Ali ni yang mana yang mungkin rapat dengan dia, yang mungkin yang duduk dalam PKR ni begitu lama, inilah ucapan-ucapan dia. Ucapan-ucapan munafik pada saya yang kita rakyat boleh dengar. Dan kita tahu bahawa kalau dia tidak berkata seperti itu, dia sebenarnya nak mempertahankan kerajaan dia yang ada hari ini kerana dia takut tumbang. Kalau mereka bermusuhan terus-terusan, maka apabila UMNO dan Datuk Seri Ismail Sabri dan kumpulan UMNO ini keluar, maka kerajaan ini akan tumbang. Jika kerajaan ini tumbang, maka geng bersatu ini yang tidak mempunyai akar ataupun tidak mempunyai apa-apa kekuatan parti mereka ini, maka ini akan merumitkan mereka kerana mereka nak berpaut kedahan yang mana lagi. Hari ini, kerana mereka dalam kerajaan, mereka boleh lagi menggunakan hak mereka yang duduk dalam kerajaan ini, iaitu kekuasaan mereka ini tadi, dan apa yang kita lihat hari ini yang mereka telah lakukan. Mereka boleh menggunakan kuasa-kuasa mereka seperti mana yang kita lihat, mereka menggunakan jentera kerajaan dan sebagainya lah. Tetapi kalau dalam waktu terdekat ni mereka jatuh, maka kumpulan bersatu ini tadi tidak mempunyai kekuatan. Ini yang dia cuba pertahankan supaya dia nak menjaga supaya geng-geng UMNO boleh mendengar apa yang dia nak perkatakan. Ini juga ucapannya yang dulu sewaktu dia duduk dalam PKR. Yang dia kata keputusan bersama inilah selalu kita dengar. Dan apa yang dia lakukan, tiba-tiba keluar daripada PKR, tiba-tiba selepas dia keluar daripada PKR, lepas dia duduk dalam bersatu hari ini, lepas tu dia bermacam-macam dia ceritakan tentang PKR. Jadi besok, kalau tidak percaya cakap saya, dengar ni orang UMNO, dengar baik-baik. Jika UMNO keluar daripada kerajaan yang ada hari ini, maka dengar suara Azmin Ali ni, dia pasti akan mengkritik UMNO sehabis-habisannya. Kerana ini dia punya prinsip. Jadi inilah cara dia. Kita tengok berapa baik PKR dengan dia. Dia duduk dalam PKR. Nasib baik dia tidak jadi presiden PKR. Kalau jadi presiden PKR hari ini, habislah hancur PKR. Dan nasib baik di waktu itu saudara Rafizi Ramli masih ada. Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada dalam penjara. Kalau saudara Rafizi Ramli dan tim-timnya yang kuat ini tidak membantu,
Saya rasa dia berjaya menjadi presiden PKA dan dia berjaya menawan parti PKA itu sebagai parti dia. Tapi karena rancangan dia tidak berjaya dan dia tahu geng-geng kartel dia ini tidak boleh nak move lagi karena Datuk Seri Anwar Ibrahim dah keluar penjara dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden dan orang lebih banyak menyokong kepada tindakan apa yang keluar daripada presiden. Jadi kerana dia rasa dia dah tak boleh, jadi dia mengambil kesempatan di waktu PH ni memerintah untuk dia keluar bersama tim dia membentuk kerajaan baru. Inilah rancangan dia. Dan dia juga tahu kalau duduk dalam PH, duduk dalam PKA, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak betul, maka ada teguran daripada pihak-pihak, daripada kawan-kawan dia ini tadi. Ini yang dia rasa lebih baik dia keluar. Kerana kita tahu bahawa perjuangan dia dalam PKA seperti mana yang Dato' Izam kata, dia bukan memperjuangkan nasib rakyat sebenarnya. Dia memperjuangkan kekayaan dia sendiri. Kalau kita lihat kehidupan dia, kemewahan dia, seolah-olah dia pun orang kayangan, dia pun sudah VVIP. Cara hidup dia. Jadi ini yang kita lihat. Jadi kalau dia nak mengelak untuk bila ditanya seperti ini tadi, cuma bertujuan untuk survival politik dia sendiri. Kerana dia tidak, kalau suatu saat parti dia ni bersatu ini dah tak boleh move, maka dia dah tahu dia tidak akan boleh masuk dalam PKR. Dia juga tidak akan boleh masuk ke dalam UMNO. UMNO tidak akan terima Azmin Ali. Begitu juga dengan PKR. Saya yakin di situ. Jadi apa yang dia perlu buat, mungkin dia akan tumbuh parti baru. Jadi rasanya dia akan mereput lah. Begitu. Ini pandangan pribadi saya yang sebagai mungkin tidak penting. Tapi bila komen dia seperti itu, efektif dan kolektif ini, inilah mainan dia. Yang selama ini yang dia duduk dalam PKR, efektif kolektif, keputusan bersama. Ini modal politik dia. Yang daripada dulu saya dengar Azmin Ali kalau bercakap, inilah kata-kata dia. Saya harap dia tukar tu kata-kata tu. Dah mereput. Inilah kata-kata yang pada saya kata-kata menipu dia selama ni. Tak percaya? Kamu pergi buka video-video lama Datuk Seri Azmin Ali, cek. Efektif kolektif. Begitulah dia dalam parlimen pun begitu. Keputusan bersama. Ini saja dia punya modal politik dia sampai hari ini. Lepas tu, tahu-tahu, dia buat geng sekitar dia. Lompat katak yang bukan tinggi lagi tu. Tetapi orang tua kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jadi, ingat pepatah tu. Tetapi ada satu pepatah nih, ini cerita lawak aja lah ya. Di akhir saya punya kata-kata, saya punya kritikan, saya punya ini kepada Datuk Seri Ali ini. Tapi orang tua saya kata, orang tamak ni selalu untung. Tapi bab makan lah dia kata. Kalau makan, kita untung lah, kita makan banyak kan, jadi kenyang. Ini saya punya yang terakhir ini cuma gurauan ya kawan-kawan. So sekian pencerahan saya tentang isu ini. Efektif, kolektif, dan keputusan bersama. Inilah pembohongan Azmin Ali yang selalu dia ucapkan selama ini. Okay, thank you.